Assalamualaikum. Kami dari DSK5B akan membentangkan tentang keberkesanan program reality TV sebagai medium dakwah. Nama saya Nik Nur Syakila binti Zakaria, nombor matrik 17 DSK 18F2025. Saya Nabila Latifah binti Ahmad Khairuddin, matrikat 17 TSK 18F2062. Nama saya Nur Aina Jua binti Bahrudin, nombor matrik 17 TSK 18F1062. Nama saya Nur Atika Syaraini binti Syukun, nombor matrik 17 TSK 18F2015. Televisyen telah menjadi salah satu medium untuk mendidik masyarakat. Medium pendidikan ini menggunakan pengisian dan bahasa sebagai asas komunikasi. Program yang disiarkan meliputi pelbagai jenis maklumat pendidikan seperti budaya, ekonomi, hiburan dan berita. Oleh itu, saluran dan program reality TV dakwah diwujudkan untuk menyebarkan dakwah kepada masyarakat di zaman moden ini. Program televisi berbentuk reality dakwah menyediakan pengetahuan Islam daripada sumber-sumber seperti Al-Quran dan hadis, para ilmuwan Islam, sirah nabawiyah, tamadun Islam dan gaya hidup melalui medium hiburan dan komersial. Seterusnya, dengan wujudnya saluran TV di Malaysia yang berasaskan Islam, kebolehan meningkatkan lagi program siaran keagamaan adalah tinggi. Program hiburan bersukan Islam merupakan satu alternatif kepada program hiburan lain yang menimbulkan masalah kepada komuniti Islam. Oleh sebab itu, program yang dihasilkan perlulah memanfaatkan nilai yang mampu menguatkan lagi kepercayaan Islam, menyebarkan ajarannya, menanamkan budaya Islam dan bertindak sebagai pemerhati kepada nilai buruk yang mempengaruhi perkembangan masyarakat Islam di Malaysia. Sekian dari saya. Keberkesanan terhadap individu. Dakwah disampaikan dalam bentuk bil lisan, iaitu kaedah dakwah yang disampaikan kepada orang ramai secara lisan. Contohnya, ceramah, dialog, khutbah dan sebagainya. Bagaimana dakwah secara bil lisan di program reality TV mampu memberi impak terhadap individu? Kajian mendapati bahawa program reality TV Islam yang menggunakan pendekatan dakwah secara santai bermanfaat ini mampu menarik penonton untuk lebih mendekati dan menghayati Islam. Hal ini kerana individu terasa dekat dengan mesej yang disampaikan oleh pendakwah. Pencetus ummah iaitu Johan Ibrahim pernah berkata, pendekatan bersama masyarakat termasuk individu adalah perlu untuk menarik minat ke arah dakwah. Sebagai perumpamaan, kita perlu pergi kepada orang itu, cuba untuk pujuk kalau perlu sehingga menarik minat mereka. Kalau tak sampai, tarik tangan sampai dia boleh masuk. Dan bagi saya, pendekatan bersama dengan individu atau masyarakat sememangnya perlu untuk kita lihat apa yang mereka suka. Ianya jelas jika dakwah yang disampaikan adalah bersifat tegas dan tidak mesra di depan umum mungkin boleh memberi kesan negatif terhadap pandangan individu dan seterusnya menjauhkan diri mereka dari Islam. Wallahu a'lam. Seterusnya, keberkesanan terhadap kanak-kanak. Dengan dakwah melalui TV, kita dapat mengajar anak-anak kecil untuk perlahan-lahan menanam dalam diri mereka tentang agama kita, perbuatan salah dan benar yang mereka lakukan. Sebagai contoh, kita ambil kartun kanak-kanak Umar dan Hana yang dibuat khusus untuk anak-anak. Terdapat banyak dakwah yang disampaikan dalam cerita tersebut di mana mereka diajar cara beradab, menghafal Al-Fatihah dengan menyanyi, cara membaca doa makan, doa keluar tandas dan macam-macam lagi. Dengan adanya dakwah seperti ini, mereka sudah terdedah dengan hal-hal agama sejak kecil lagi. Bab kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebunya. Seterusnya, keberkesanan terhadap golongan muda. Dengan adanya media dakwah melalui TV, golongan muda juga dapat terapkan dalam diri mereka rasa cinta akan agama dan bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan agama kita. Seperti yang kita tahu, amatlah jarang untuk kita lihat anak-anak muda pergi menimba ilmu di masjid, kelas-kelas agama dan lain-lain. Jadi, dengan adanya televisyen sebagai medium dakwah,
Dalam masa mereka melihat hiburan, mereka dapat mesej dakwah yang ingin disampaikan dari setiap cerita yang ditayangkan. Dengan itu, mereka secara tidak langsung dapat ilmu manfaat walaupun melalui cerita di kaca TV. Sebagai contoh, antara dakwah yang ditayangkan di televisyen antaranya ialah Jejak Rasul. Jejak Rasul ialah cerita di mana mereka menceritakan tentang Nabi dan Rasul kita pada masa dahulu. Jadi, dengan adanya cerita-cerita begini, mereka sedikit sebanyak tahu tentang asal-usul Nabi kita yang kita cintai. Sekian daripada saya. Keberkesanan terhadap golongan tua. Ia dapat memberi pengetahuan tambahan kepada mereka selaras perkembangan teknologi pesat membangun. Hal ini kerana pada zaman dahulu terdapat segelintir mereka iaitu golongan yang lebih tua tidak berpeluang untuk mengenal Islam secara mendalam kerana tidak ada pendakwah mahupun teknologi yang mampu menyampaikan dakwah dan memperkenalkan Islam di mata mereka dan dunia. Dengan wujudnya program reality TV ini, dapat memberi peluang kepada golongan ini untuk terus mendekatkan diri dengan Islam tidak kira di mana jua mereka berada. Contoh yang dapat diberikan adalah rancangan reality TV seperti Pencetus Ummah, Dai dan Imam Muda yang berjaya menarik mata dunia untuk melihat mereka. Tambahan pula, mereka iaitu golongan tua tidak perlu menggunakan tenaga mereka untuk pergi ke tempat rancangan dakwah yang diadakan. Mereka boleh saja menonton siaran live di rumah mereka. Secara tidak langsung, ilmu berkaitan Islam dapat disampaikan pada bila-bila masa dan secara mesra untuk lapisan usia. Seterusnya, keberkesanan terhadap masyarakat. Hasil kajian mendapati bahawa pandangan masyarakat terhadap rancangan reality TV berbentuk ini mampu meningkatkan pengetahuan penonton terhadap sesuatu isu, sama ada isu semasa maupun maklumat tambahan, terutamanya apabila melihat rancangan reality TV yang mempunyai unsur-unsur keagamaan seperti Imam Muda, Pencetus Ummah dan sebagainya. Selain itu, dengan menonton rancangan reality TV ini, turut dapat membuka ruang pemikiran penonton agar lebih bersikap terbuka. Seperti contoh, Tanyalah Ustaz yang mengutarakan dan menjelaskan sesuatu isu yang berkaitan dengan agama secara lebih mudah dan terperinci. Kesan kepada orang yang baru memeluk Islam. Seseorang yang baru memeluk Islam adalah dikenali sebagai mu'alaf atau saudara baru atau saudara kita. Manakala gelaran saudara Muslim pula diguna pakai di peringkat kebangsaan. Pada peringkat permulaan selepas mu'alaf masuk Islam, kebanyakan negeri mengadakan kursus pengenalan kepada agama Islam. Kursus seumpama ini diadakan sebagai satu platform supaya mu'alaf mendapatkan pendedahan awal terhadap perkara-perkara asas dalam Islam seperti perkara tauhid, ibadah solat, cara mandi wajib dan lain-lain lagi. Mengikut statistik yang dibuat oleh seorang blogger, Tribulder, yang menunjukkan bahawa kaum Cina adalah kaum yang banyak memeluk agama Islam di Malaysia. Pendidikan di televisyen amatlah bermanfaat pada golongan mu'alaf ini. Pendedahan Islam melalui medium televisyen amatlah mudah untuk dipelajari kerana ilustrasi, gambar, ceramah dan cerita amatlah jelas dan mudah dipahami. Pengisian program agama kepada golongan mu'alaf adalah satu faktor yang diandaikan dapat menyumbang kepada perkembangan kognitif, emosi, tingkah laku dan rohani. Peranan ini mesti diteruskan dan dipertingkatkan bagi meningkatkan golongan mu'alaf untuk memasuki agama Islam. Antara ikon selebriti mu'alaf di Malaysia adalah Ustaz Firdaus Wong, Michael Ang, Mark Adam dan banyak lagi. Sekian daripada saya. Terima kasih. Selain itu, keberkesanan terhadap orang bukan Islam. TV Islam wajar dijadikan sebagai rangkaian memperkasa akidah umat Islam melalui aspirasi tauhid yang lebih kental dan utuh. Di samping itu juga, dengan kemudahan yang ada, maka TV Islam juga sebagai media alternatif boleh bertindak sebagai stesen sehenti kepada komuniti bukan Islam, umpamanya untuk mengenali dan mendekati Islam secara lebih
lebih dekat melalui pendekatan dakwah yang mesra, matang serta positif. TV Islam juga perlu lebih kreatif, inovatif dan mampu menarik halayak Islam dan bukan Islam untuk menontonnya. Oleh yang demikian, pengendali TV Islam seharusnya mewujudkan misalnya siri kartun Islam, forum, kuliah dan sebagainya yang sesuai untuk tatapan golongan sasaran terutamanya kanak-kanak, remaja dan kalangan dewasa. Pengalaman serta kreativiti negara-negara pengeluar produk hiburan berunsur Islam seperti Iran, Indonesia dan lain-lain wajar dipelajari. Cabaran yang dihadapi dalam menyampaikan dakwah menggunakan televisyen. Menurut Abdul Adon dan Zaliha Muhammad Ali, dalam buku mereka Dakwah dan Cabaran menjelaskan globalisasi merupakan sebahagian daripada bentuk membawa nilai dan budaya baru masyarakat Muslim kini. Nilai dan budaya baru ini telah disedari menjadi racun kepada umat di Malaysia. Antara cabaran yang dihadapi kerana wujudnya Islamfobia, hedonisme dan ajaran sesat. Islamfobia adalah mereka yang menggambarkan Islam penghalang kepada kemajuan kerana masyarakat Islam dilihat fundamental. Hedonisme merupakan golongan etis yang meletakkan keseronokan sebagai matlamat hidup. Budaya ini juga merupakan salah satu budaya negatif yang berjaya meresap masuk ke dalam kehidupan umat Islam. Ajaran sesat pula boleh didefinisikan sebagai ajaran sesat atau amalan yang dibawa oleh orang Islam atau orang mendakwa ajaran atau amalan mereka adalah ajaran Islam yang sebenar, sedangkan hakikatnya ajaran itu adalah bertentangan daripada Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Sekian dari saya. Kesimpulannya, sebagai umat Islam, kita perlu berpegang dengan panduan dan penyuluh hidup kita iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada nikmat yang lebih besar sebagai hamba Allah. Ini melainkan syurga yang abadi untuk hamba-hamba yang melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini. Antara tugas khalifah adalah menyampaikan dakwah dengan mengajak manusia ke jalan yang diredai Allah dan mengingatkan manusia agar jangan mendekati perkara yang dimungkari. Tanggungjawab dakwah itu dapat dilakukan dengan pelbagai cara dan di antara medium yang kita tahu meluas kini adalah melalui media dan televisyen adalah antara saluran yang terbaik. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.